Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Ina Nabira binti Muhammad Nizam. Jadi hari ini, kami sekumpulan akan menerangkan tentang permainan tradisional. Jadi, apakah itu permainan tradisional? Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada nenek moyang kita. Ia juga dikenali sebagai permainan rakyat. Terdapat pelbagai jenis permainan tradisional, antaranya congkak, wau, gasing, batu seremban dan lain-lain. Jadi untuk video kali ini, kita akan lebih memfokuskan tentang batu seremban. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang asal-usul batu seremban. Permainan batu seremban atau juga dikenali sebagai batu selembut dan seremban merupakan salah satu daripada permainan tradisional di Malaysia. Perkataan selembut berasal daripada belah pantai timur dan juga utara Semenanjung, manakala di sebelah barat ia lebih dikenali sebagai batu seremban. Seperti yang semua tahu, batu seremban gemar dimain oleh kanak-kanak perempuan. Ia biasa dimainkan secara berkumpulan, iaitu 2 atau lebih. Ia biasa dimainkan dengan biji batu yang ganjil seperti 5, 7, 9 dan seumpamanya. Kebiasaannya, objek yang digunakan untuk bermain batu seremban ialah guli kaca, batu kerikil, biji getah dan apa saja objek yang berbentuk bulat. Nama saya Sari anak perempuan nama sebenarnya. Matric number 23 DLS 20F 218. I am from DLS 2B. Hari ini saya bercakap tentang impak seremban. Keistimewaan permainan tradisional Melayu ialah nilai-nilai murni yang boleh diperoleh daripadanya melalui permainan. Kanak-kanak akan menerima pendidikan yang tidak formal. Lantaran itu, ia berupaya memberi satu kesan yang positif dalam perkembangan kanak-kanak yang boleh diperolehi dalam permainan batu seremban. Beberapa nilai juga boleh diambil untuk membentuk jati diri masyarakat kita sejak daripada kanak-kanak lagi. Antaranya ialah membentuk disiplin. Salah satu ciri utama dalam permainan tradisional Melayu ialah terdapatnya peraturan atau undang-undang permainan. Permainan akan dibatasi dengan peraturan ketika permainan ini secara tidak langsung berbentuk disiplin diri. Pemain akan mematuhi peraturan. Seterusnya, menanamkan perasaan hormat menghormati. Salah satu ciri utama dalam permainan tradisional, kanak-kanak ditanamkan dengan perasaan hormat menghormati keputusan pengadil dan menghormati pasukan yang menang atau kalah. Di samping itu, permainan yang berbentuk permainan keluarga juga penting kerana ia berpengaruh untuk mewujudkan perasaan hormat menghormati antara ahli keluarga. Nombor 3. Melahirkan perasaan toleransi atau toleransi. Secara tidak langsung, permainan tradisional ini turut menyemai perasaan toleransi atau toleransi di kalangan kanak-kanak. Melalui permainan, kanak-kanak mudah diasuh untuk bekerja sama sesama rakan dan bantu bentuk antara satu sama lain. Seterusnya, sabar, jujur dan amanah. Sifat sabar, jujur dan amanah juga boleh diterapkan dalam diri kanak-kanak yang mana mereka boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ini membantu dalam membentuk kanak-kanak menjadi manusia yang boleh dipercayai, amanah dan jujur. Seterusnya, selain itu, yang keempatnya ialah menggunakan masa dengan berfaedah. Biasanya permainan tradisional dimainkan oleh kanak-kanak pada waktu petang atau masa datang yang lain. Kanak-kanak bermain setelah selesai daripada melakukan kerja sekolah atau tugasan yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Ini melatih kanak-kanak menggunakan masa mereka dengan cara yang berfaedah. Di samping itu, ia juga mengelakkan kanak-kanak membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Ketahanan fizikal dan daya saing. Melalui permainan tradisional, ia dapat membentuk ketahanan fizikal kanak-kanak. Ini menanamkan semangat juang dan daya saing yang tinggi terhadap kanak-kanak dan mereka boleh menyemarakan semangat dalam kerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salwana Arina binti Ma'ahir, nombor metrik 23 DBT 20F2005. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Ini adalah peribahasa yang perlu kita jadikan pegangan dan panduan dalam usaha untuk memartabatkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sejak 2-3 dekad ini dapat kita saksikan betapa permainan tradisional semakin ditelan zaman seiring dengan arus pemodenan masa kini. Pada masa yang sama, permainan elektronik semakin diagung-agungkan dalam kalangan masyarakat pada masa kini.
Dalam konteks ini, permainan tradisional semakin dipandang enteng oleh masyarakat Malaysia di pengaruh permainan elektronik yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Justru itu, pada hari ini, saya akan menerangkan dan menunjukkan cara-cara bermain salah satu permainan tradisional iaitu batu seremban. Okey. Batu seremban selalunya dimainkan pada waktu lapang di serami rumah, di dalam rumah atau di mana sahaja yang mereka mahu bermain. Pemain juga harus duduk di atas lantai supaya ia lebih senang dimainkan. Dalam permainan batu seremban, terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. Permainan ini akan bermula dengan peringkat pertama yang mudah, di mana sebiji buah yang dinamakan buah 1 digunakan sehingga ke peringkat yang lebih sukar atau peringkat yang teratas dinamakan buah 7. Level 1. Kesemua buah hendaklah diselerakkan dan sebiji buah akan dijadikan ibu dan ibu itu harus dilambung ke udara. Dalam masa yang sama, sebiji buah di atas lantai harus dikutip. Level 2. Cara buah 2 dimainkan ialah sama seperti buah 1. Hanya 2 biji buah harus dikutip dengan masa yang sama. Ini bermakna ibu akan dilambung sebanyak 2 kali sahaja. Hanya 1 biji buah akan dikutip. Lambungan yang kedua pula 3 biji buah akan dikutip dengan serentak. Level 4, buah ibu akan dilambung ke udara. Pada masa yang sama, pemain harus mengutip keempat biji buah yang berada di lantai dengan serentak. Level 5. Level 5 akan dimainkan seperti level 4. Tetapi, buah ibu harus dilambung ke udara dan pada masa yang sama, 4 biji buah akan berada di dalam tangan dan harus diletakkan di atas lantai supaya hanya buah ibu sahaja yang akan disambut. Bagi level ke-6, pemain akan mendapat bahawa 2 biji buah akan menjadi buah ibu. Apabila sebiji daripadanya dilambung ke atas udara, sebiji lagi buah ibu harus ditukar dengan buah yang lain yang terdapat di atas lantai. Level ke-7 ialah hanya 1 biji buah yang akan dikutip. Buah ibu hendaklah disambut dengan kedua-dua belah tangan. 1 di tangan kiri dan lagi 1 di tangan kanan. Peraturan bermain ketika menimbang. Pemain akan mula menimbang batu-batu tersebut setelah menyelesaikan kesemua peringkat permainan. Ini adalah bertujuan untuk mendapatkan mata bagi setiap pemain. Terdapat 2 kaedah dalam menimbang buah di peringkat ini. Cara pertama, sama seperti permulaan, menentukan pemain. Mata dikira hanya mengikut bilangan biji buah yang dapat ditimbang. Tetapi jika buah yang ditimbang itu disambut dengan cara mencangkuk, maka mata dikira sebagai ganda dari jumlah biji buah yang dapat disambutnya. Pemain juga boleh meneruskan permainan semula dari buah 1 sehingga tamat sekiranya pemain itu dapat bermain sehingga ke peringkat menimbang dengan memperolehi mata. Level 8. Okey, di level 8, orang Kelantan memanggil sebagai buah gua di mana kita akan membuat gua dengan menggunakan tangan kiri seperti kelihatan gua. Cara mainannya sama seperti yang lain di mana 1 ibu dilambung sementara buah yang lain akan ditolak masuk ke dalam gua dengan cepat dan tepat. Okey, video yang telah saya tunjukkan itu tadi adalah merupakan tahap-tahap permainan dalam batu seremban. Namun begitu, terdapat banyak lagi teknik dan cara bermain yang berbeza kerana di setiap negara mempunyai gerakan buah yang berbeza. Selain itu, dengan bermain permainan batu seremban ini juga kita dapat mengasah kelajuan dan ketangkasan tangan
dalam permainan ini kerana permainan batu seremban ini memerlukan kelajuan dan ketangkasan tangan untuk mencapai level yang semakin sukar. Seperti yang anda lihat, level 1 anda hanya memerlu mengutip buah yang telah teratur, manakala untuk mencapai level 2, 3, 4 dan seterusnya adalah amat sukar kerana ianya memerlukan ketangkasan tangan. Okey, selain itu dalam permainan ini juga kita dapat mengajar anda mengira secara congak dengan pantas kerana setiap kali anda memenangi level anda akan mendapat markah. Dalam permainan ini terdapat banyak moral, iaitu kita harus iaitu seperti bekerjasama, nilai tidak cepat berputus asa dan semangat bersukan dan juga semangat kesukanan. Sekian daripada kumpulan kami dalam menunjuk cara bermain batu seremban. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir.